elektrolisis. Okey, namakan proses yang digunakan dalam pengolahan air sisa dengan mengaplikasikan elektrolisis. Maksudnya kita dah belajar kita dah belajar dulu bab tingkatan 4 iaitu teknologi hijau, dan dalam teknologi hijau tu ada sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, sisa dan air sisa maksudnya yang kita tak mahu dah daripada kita punya aktiviti seharian kita. Contohnya di rumah kita, okey, kita tak mahu dah sampah. Okey, sampah tu menghasilkan air sampah, itu adalah contoh air sisa. Ataupun sisa-sisa industri yang tidak digunakan, macam mana kita nak proses air sisa itu supaya menjadi bahan yang berguna menggunakan aplikasi elektrolisis. Okey, elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia, iaitu sel elektrolitik dan juga sel kimia. Apa dia ni sel elektrolitik? Dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Yang kata sel elektrolitik tadi, cikgu kata bila kata ada perkataan elektrolitik, dia mesti ada arus elektrik yang mengalir. Okey, so bila ada arus elektrik yang mengalir, maksudnya mesti ada punca elektrik tu. Okey, punca elektrik sama ada sumber elektrik daripada yang ulang alik macam kat rumah kita tu, yang kita tekan switch tu ulang alik, ataupun yang direct macam bateri jam tu. Okay. So bateri tu adalah punca elektrik. Ini ada elektrik lah. Okay, so bila kita buka switch, kita sambungkan kita punya sel elektrolitik dengan bateri ni. Dan kalau kamu tengok pada sel elektrolitik ni, yang warna biru ni, ini adalah cecair. Dan cecair inilah yang cikgu namakannya sebagai elektrolit. Elektrolit itu adalah larutan yang membenarkan ion-ion bergerak di dalam sel elektrolitik. Bila kita buka switch, kita switch on, okey, kita buka switch, elektrik itu akan mengalir. Okey, dan elektrik itu mengalir, okey, dia mengalir di dalam, dia mesti ada medium yang mana dia boleh mengalir. Dan medium itu nama dia elektrolit. Okey. Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Apabila kita buka switch ataupun kita sambung ke sumber elektrik, maka elektron itu akan mengalir di dalam elektrolit ini dan menghasilkan bahan baru, iaitu kat sini kamu nampak kat sini adalah oksigen dan juga hidrogen. Okey, dan oksigen dan hidrogen itu merupakan hasil tindak balas, dan proses menukarkan bahan tindak balas ke hasil tindak balas dalam sel elektrolitik ini, perubahan tenaga yang berlaku adalah daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Bila ni kita fokus untuk 6.1 iaitu elektrolisis. Sel elektrolitik yang tadi kan yang cikgu terang tadi, sel elektrolitik adalah satu alat yang mana alat tu dia ada bahan-bahan yang boleh menjalankan proses elektrolisis. Okey, sel tu nama dia sel elektrolitik. Proses yang berlaku di dalam ni, nama proses tu adalah elektrolisis. Elektrolisis ialah proses penguraian. Okey, penguraian. Kamu nampak perkataan penguraian? Penguraian ni memang mana? Okey, kalau kamu faham istilah sains, elektrolisis ni sebenarnya gabungan dua perkataan, iaitu elektro dan lisis. Elektro macam cikgu beritahu tadi, dia adalah elektrik. Okey, manakala lisis pula, lisis ni adalah daripada perkataan urai. Okey, elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan terutama ada keadaan leburan ataupun aquas. Aquas ni larutan cecair kepada unsur juzuknya apabila mengalir arus elektrik. Maksudnya mesti ada perkataan elektrik, mesti ada penguraian. Elektrik, lisis, penguraian. Penguraian bahan menggunakan arus elektrik. Alright. Sel elektrolitik ni terdiri daripada apa? Okey, yang pertama dia mesti ada sumber elektrik. Kemudian kena ada apa? Kena ada anode. Okey, anode. Kamu tulis anode. Mesti ada anode. Anode tu apa? Anode adalah elektrod yang disambungkan pada terminal positif sumber elektrik. Okey, so kat sini kamu tengok kita ada bateri kat sini ya. Dan cikgu bagi tahu simbol untuk bateri. Okey, dia ada kaki panjang dan kaki pendek. Okey, kaki panjang ni adalah positif, yang kaki pendek ni adalah negatif.
Okey, kaki panjang adalah positif, kaki pendek adalah negatif. Kamu nampak kat sini, okey, yang positif ni, dia sambung ke sini. Okey, so yang ni lah, yang ni cikgu bulat ni, nampak dah anak cikgu bulat ni? Nampak juga, nampak. Okey, yang ni lah kita nama dia anode. Anode tu bukan bateri lah. Anode tu adalah elektron yang bersambung ke terminal positif bateri ataupun sumber positif elektrik. Okey. Katot pula. Katot apa dia? Istilah dia yang pertama sumber elektrik, yang kedua anode, yang ketiga katot. Katot ni apa pula? Elektron yang disambungkan pada terminal negatif sumber elektrik. Okey, so kat sini negatif datang ni. Okey, so yang disambung ke sini, so maka hak bulat ni. Nampak dah cikgu bulat ni, Farisha? Nampak ya. Okey, so yang ni lah nama dia katot. Okey, satu lagi kamu kena faham, elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang mengandungi ion yang bercas positif dan ion bercas negatif. Larutan biru ni, yang biru ni, okey, yang biru ni lah nama dia elektrolit. Okey, dan nota ni dia kata elektrolit adalah di tahap larutan tu. Elektrolit mesti dalam bentuk larutan lah. Sama ada larutan itu leburan ataupun larutan aquas. Okey, tak apa, nanti kita pergi benda leburan, apa itu larutan aquas. Yang pentingnya dia mesti larutan ataupun dia mesti cair. Dia tak boleh berpejar. Okey, so di dalam elektrolit ni dia ada ion bercas positif. Ion bercas positif, nampak kat sini positif. Ada positif. Okey, dan ion positif ni kita sebut dia sebagai cation. Okey, dan juga di dalam elektrolit ni juga mesti ada ion yang bercas negatif. Ini negatif. Okey, dan ion yang bercas negatif ini kita sebutnya sebagai anion. Okey, bila elektrolisis berlaku, kamu nampak ini adalah terminal positif. Okey, so yang ni positif lah. Okey, yang anode ni dia akan jadi cas positif lah sebab dia bersambung dengan terminal positif. Okey, manakala yang katot ni sebab dia bersambung dengan terminal negatif, maka dia akan bercas negatif. Okey, so kalau kita tengok lah dalam hidup kita, kan, dalam hidup kita, lelaki dia akan kahwin dengan lelaki ke lelaki akan kahwin dengan perempuan? Perempuan cikgu. Dia mesti berlawanan. Okey, anode ni dia cas positif dah, maka ion yang P dekat dia mesti yang bercas negatif. Nampak ni anak panah ni? Nampak tak Farisha anak panah P kat dia tu? Nampak. Dia mesti lawan, dia mesti tarik yang hak bukan geng dia. Dia tarik mau lah hak cas yang sama dengan dia. Okey, so ion yang akan P kepada anode, sebab anode tu bercas positif, ion itu mesti negatif. Dan disebabkan ion tu P dekat anode, so ion ini kita kenalinya sebagai anion. Sebab ion P dekat anode, ion tu P dekat anode, so ion itu nama dia anion. Dan anion adalah bercas negatif. Okey, tengok pula katot. Okey, katot pula dia cas negatif. Okey, so ion yang akan P dekat dia, yang cenderung P dekat dia, kalau kamu nampak dekat anak panah ni, ion yang P dekat dia adalah ion yang positif. Okey, so disebabkan dia P dekat katot, maka ion ini kita kenalinya sebagai cation, iaitu ion yang P dekat katot. Tu nama dia cation. Ion tu P dekat katot. Okey, dan cation ini dia punya casnya adalah positif. Kita pergi kepada sumber elektrik. Sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Sebab tu kena ada sumber elektrik. Elektrolisis tidak akan berlaku jika tiada arus elektrik yang mengalir melalui elektrolit. Okey, kita pergi pula kepada istilah elektrod. Okay, elektrod tu apa pula? Elektron ialah konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri dan membolehkan arus elektrik masuk atau keluar elektrolit semasa proses elektrolisis. Okey, so kamu nampak kat sini, ini ada terminal dia. Okey, ada terminal bateri iaitu sumber elektrik. Okey, dia nak masuk ke dalam elektrolit ni. Elektrolit kan elektrolit tu dia boleh membenarkan arus elektrik mengalir, tapi dia kena ada konduktor, dia kena ada pengalir yang tolong bawa dia. Okey, so pengalir tu namanya elektron. Elektron yang disambung pada terminal positif dikenali sebagai anode, manakala elektron yang disambung pada terminal negatif dikenali sebagai katot.
Okey, kita pergi kepada elektrolit. Elektrolit bahan yang dapat menghasilkan arus elektrik, okey, sama ada dalam keadaan leburan ataupun larutan akuas dan mengalami perubahan kimia yang dikenali sebagai elektrolit. Okey, bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous fluid dikenali sebagai bukan elektrolit. Okey, maksudnya bila kita pasang sel elektrolitik, kalau kata ada kita nampak ada gelembung-gelembung gas, ada tindak balas berlaku, kita buat proses penyaduran logam, break sealing tersadur. Maksudnya elektrolit tu berfungsi. Maksudnya itu adalah elektrolit. Tapi kalau kita buat tiba-tiba tak ada berlaku perubahan apa, maksudnya larutan yang kita gunakan itu adalah bukan elektrolit. Itu maksudnya nah. Okey, ni contoh elektrolit nah. Dalam buku teks kamu. Okey, contoh elektrolit. Okey, selalunya elektrolit ni kita boleh guna. Okey, elektrolit ni selalunya kita guna sama ada larutan garam. Okey, larutan garam. Okey, dan juga kita kadang-kadang tu kita juga boleh guna larutan asid. Okey, asid nah. Asid kita gunakan sebagai elektrolit. Okey, sebab kedua-dua bahan ni dia boleh mengalirkan arus elektrik. So kamu nampak yang kedua, leburan plumbum 2 bromida. Okey, ini ada garam. Leburan natrium klorida, ini adalah garam. Larutan natrium hidroksida, ini alkali. Okey, juga boleh gunakan alkali. Okey, yang ni larutan kuprum sulfat, ini adalah garam juga. Okey, contoh bukan elektrolit pula. Okey, contoh kat sini kamu nampak naftalina. Naftalina kita tak gunakan sebagai elektrolit sebab dia tidak boleh mengalirkan pun arus elektrik. Okey, acetamida, larutan glukosa tu larutan gula, etanol iaitu alkohol juga kita tidak boleh gunakannya sebagai elektrolit. Okay, contoh elektrolit ni dia ada cation ion, okay, dan juga anion. Okay, dia ada charge positif dan juga charge negatif. Charge positif bromida, charge negatif. Natrium charge positif, klorida charge negatif. Natrium charge positif, hidroksida charge negatif. Kuprum 2 sulfat, okey, kuprum charge positif, sulfat charge negatif. Sebab tu dalam elektrolit tu mesti ada kedua-dua ion positif dan negatif. Mesti ada cation ion dan anion barulah boleh berlakunya proses elektrolisis. Okey?